Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung tafsiran surah An-Nisa pada ayat yang ke-39. Ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah kana Allahu bihim alima. Dan akan bagaimanakah atas mereka jika mereka percaya kepada Allah dan hari kiamat, dan mereka belanjakan daripada apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, dan Allah Maha tahu akan mereka. Wa madza 'alaihim law amanu billah wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah kana Allahu bihim alima, kata Allah. Baik, kita sambung tafsiran daripada surah An-Nisa ayat yang ke-39. Allah bertanya kepada kita, wa madza 'alaihim, dan bagaimanakah atas mereka jika mereka percaya kepada Allah dan hari kiamat, dan mereka belanjakan daripada apa yang telah diberi rezeki oleh Allah kepada mereka, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Ini soalan yang berbentuk penjelasan. Allah tanya, Allah bagi tahu jawapannya. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir, dan bagaimana keadaan mereka kalau mereka beriman pada Allah dan hari kiamat, dan mereka menafkahkan harta yang Allah bagi pula kepada mereka. Beriman pada Allah, percaya pada hari kiamat, pi sedekah pula, anfaqu pula, membelanjakan pula harta pada jalan Allah. Agak-agak keadaan mereka tu macam mana? Allah tanya pada kita. Kamu beriman pada Allah, kamu beriman pada hari kiamat, kamu pula bersedekah pada jalan Allah. Agak-agak bagaimana keadaan kamu? Jadi Allah tanya pada kita. Dapatkah kita jawab dia? Mana kita tahu apa balasan yang Allah duk tunggu kita ni? Yang tahu segala-gala balasannya ialah Allah saja. Macam kita lah nak puasa lagi berapa hari? A 60, B 74, C tak tahu, D bukan dah lepas ke puasa tak? Amboi, zalim betul jawapan dia. Bukan dah lepas ke? Bukan dah raya ke Ustaz? Tu tak lepas punya. Okey. Jadi siapa yang nak raya sila cocok ketiga. Oh, raya Cina tak payah cocok, raya Hindu tak payah cocok, main raya Melayu suruh cocok. Banyak cantik engkau. Berapa kali dah macam ni. Janganlah engkau diskriminasi pada orang Islam. Raya bangsa lain tak ada siapa pun suruh pergi cocok. Main raya kita siap ugut dah. Siapa nak raya pergi cocok siap-siap. Astaghfirullahalazim. Jangan buat zalim ke orang. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, Allah tanya pada kita tentang kalau kamu beriman pada Allah, kamu beriman pada hari kiamat, dan kamu belanjakan pada jalan Allah, agak-agak apa yang kamu dapat? Wa madza 'alaihim, dan apa yang kamu nak dapat? Soalan tu kita tak boleh jawab. Umpamanya Ramadan, puasa ni Allah simpan apa benda yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita kalau kita berpuasa. Allah saja tahu kelebihan, balasan, ganjaran. Yang Nabi bagi tahu tu sikit-sikit akan masuk daripada pintu syurga, nama dia Ar-Rayyan. Yang lain
Macam mana ni yang berebut orang nak masuk syurga, nak minta orang yang puasa masuk dan melalui pintu dia, berebut. Mesti hebat ganjaran orang yang berpuasa. Ya, sekarang kita seronoklah puasa sebab subuh lambat. 6 suku makan lagi. Nanti bila datang Ramadan 5.50. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala dia sebut kepada kita ni, yang kita duk mari mengaji pagi-pagi ni, wa madza alaihim, apa kita dapat? Tak tahu. Dapatlah ganjaran dia, dinaikkan darjat, dihapuskan dosa, diberikan pahala, kan, dapatlah. Tapi sekadar cerita. Kerana kita orang beriman, walaupun hanya baca Quran, baca hadis, kita percaya ini kategori orang beriman. Tapi ganjaran nak dapat tu tak tahu. Dia bukan macam menang pertandingan memancing, dapat kereta sebuah depan-depan mata. Mancing-mancing, belah-belah dapat ikan paling besar, dapat kereta sebiji. Oh, pakat ramai lah masuk. Ataupun tikam nombor ekor, kena sejuta, pakat berselerak masuk. Paksa kita dapat. Ataupun dapat duit hadiah, siapa juara ni musabaqah ni dapat 100,000 hadiah. Tak pun masuk Maharaja Lawak dapat 500,000 juta kalau jadi juara. Serta merta cek saja besar Playwood. Besar Playwood cek dah. Tapi hak kita ni puasa kita tak tahu lagi. Yang kita duk beriman kita tak tahu lagi apa yang duk nanti kita, melainkan orang yang dah jumpa. Jumpa tu pun dalam kubur. Nak cerita balik pada kita tu dah jarang kita dengar mayat main buat ceramah. Forum perdana 3 mayat termasuk moderator, dia tak cerita lah. Maka Allah kata, Allah tahu keadaan kamu, Allah tahu macam mana keadaan kamu. Suatu pertanyaan daripada Tuhan yang mengandungi penjelasan dapat diartikan apa salahnya, apalah ruginya jika mereka beriman betul-betul, beribadat dan berihsan. Tidaklah mereka akan rugi, bahkan beruntunglah mereka di dunia dan di akhirat. Allah kata nombor 1, yang kita beriman ni pada Allah, beriman pada hari kiamat, wa anfaqu pula, takkannya rugi, bahkan untung. Di mana? Di sini pun untung, di akhirat lagi-lagilah jelas keuntungan dia. Nombor 1, apa yang Allah janjikan pada kita? Untung. Lawan pada untung apa? Rugi. Orang Arab sebut khizyun. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Ya. Rugilah. Susah hidup. Bunyi pula lah telefon. Baik. Maka kalau kita nak untung di dunia dan di akhirat, jawapan dia mudah. Beriman. Apa dia beriman? Percaya kepada Allah. Apa makna percaya pada Allah? Bukan percaya Allah tu ada semata-mata. Percaya pada segala perintah, segala larangan, segala hukum. Itu nama dia beriman. Hari ni dah lah tak beriman pada Quran, pergi buat main-main pula. Wa wada'na anka wizrak, depa main olok-olok lah tu. Mengolok-olokkan ayat Quran, hukum dia kafir. Jadi jangan duk buat surah Alam Nashrah ke apa, dia tulis dalam bahasa ni, dia buat ejek-ejek kat TikTok. Kafir hukum dia tuan-tuan, memperolok-olokkan ayat Quran. Dah lah kau tak beriman pada Allah, satu hal kau olok-olokkan pula ayat Quran pula. Baik, orang yang riak kerap kali mengejar keuntungan, mencari nama dengan terburu-buru. Tetapi kalau umat telah tahu harga diri, tidak akan lama mereka itu dihargai orang. Maka kata dia, orang yang riak ni dia buat kerja gopo sebab dia nak nama, akhirnya dia rugi. Tapi orang yang beriman, dia buat tu dengan ikhlas.
Orang yang riak, dia tutup aurat pun sekejap je. Lepas tu dia rasa tak boleh pergi, dia buka pula aurat dia tu. Balik pada umrah pakai sekejap. Bila pakai tu rasa cantik pula. 2-3 bulan pakai rasa lemah pula. Rambut basah lah, rambut berbuah lah, lambat nak bergerak lah. Daripada tudung tinggal selendang. Daripada selendang tak pakai balik. Bila tanya kenapa tak pakai, saya tak nak hipokrit. Sekejap je pakai. Ni kitab ni sebut dia gopoh. Sebaliknya orang yang berhijrah kerana Allah Ta'ala, dia buat tu dengan penuh kasih sayang. Dia buat, dia ikut, dia taat, dia buat tu dengan penuh pengharapan. Dia sayang sangat, dia suka sangat, dia cinta sangat. Tetapi kalau umat telah tahu harga diri, tidak akan lama mereka itu dihargai orang. Sebab itu manusia dia mencari penghargaan Allah, dia tak mencari penghargaan manusia. Sebab dia tahu penghargaan manusia ni bukannya lama. Waktu hidup hargai, waktu mati orang lupa. Ada orang waktu hidup dia lupa, dah mati baru ingat, tapi nak buat apa? Ada orang di waktu hidup dikeji, dihina, tak dipeduli. Bila mati bagi Tan Sri. Ada faedah tak Tan Sri dah? Tak ada faedah apa. Waktu hidup dia dulu hang buat apa agak dia? Jadi kita nak penghargaan di sisi Allah. Penghargaan di sisi manusia ni tak lama. Jadi pemain nombor 1 tahun ini, tahun depan orang lupa lah. Jadi hero filem Melayu, hero sekarang jadi pelakon juga, pelakon tambahan. Dulu heroin, morfin, dia lah. Dialah heroin, dialah morfin, dialah ganja. Sekarang jadi opah, berlakon bawa dulang pergi hantar ayak pergi dekat tetamu. Lah, dia ni bukan dulu Lindia Kandau ke? Sekarang opah Kandau. Pasal apa? Penghargaan orang sekejap, dia tak lama. Begitulah dunia. Tapi yang itulah yang manusia nak kejar sangat. Yang itulah yang manusia nak hambat sangat. Apa dia? Yang sekejap. Dia tak nak ambil yang lama, yang kekal. Khairun wa abqa. Nama dia akhirat. Apalah salahnya jika mereka insaf dan mengeluarkan harta dengan hati yang ikhlas dan iman, mengharapkan redha Allah dan pahala daripada akhirat. Kita ni sat-sat sebut sedekah, sat-sat sebut infak, sat-sat sebut mengeluarkan harta. Orang yang bakhil, bila dia dengar ayat ni, asyik sedekah je, asyik infak je. Orang yang tak kedekut, bila dengar ayat ni, insya-Allah. Sebab apa? Sebab Allah memberi lagi banyak daripada kita mengeluarkan. Cuba kira nikmat yang Allah bagi. Larat kira. Nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita, nikmat sihat. Berapa sen nak bayar harga nikmat sihat? Nikmat ada gigi, dah tak ada baru terasa. Masa ada gigi lupa. Makan segala benda, kacang, batu, semua dia makan. Balon semua, tak kira lah. Besi dia makan, belimbing besi, jambu, batu, semua dia makan. Ada yang gila pergi makan lampu kaca pun dia telan, prok. Tapi bila gigi dah tak ada, reput, relai sendiri, baru dia tahu nikmat gigi. Pakai gigi palsu tak sedap, cakap terkeluar. Nak tidur kena buka, takut tertelan. Aduh, makan kacang pula patah, buat lain pula. Tak samalah. Nak bayar nikmat mata. Sekarang baru tahu, dah jadi rabun, katarak apa semua. Mata pun kelabu. Baru tahu nikmat mata.
Nak boleh bayar ke? Allah tak minta pun bayar. Nikmat mata, nikmat oksigen, nikmat sihat, nikmat jantung, nikmat buah pinggang. Itu belum lagi pelbagai nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita yang kita tak boleh kira. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kamu tak boleh kira nikmat Tuhan. Allah minta sikit ya. Mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang Allah bagi pada kamu sikit, infak sikit je Tuhan minta. Nama dia zakat, setahun sekali. Nama dia fitrah, setahun sekali. Nama dia sedekah sunat, sedekah sunat. Terpulang kalau mampu buat, kalau tak mampu nak je mana. Kalau kamu ada bagi, tak ada tak ada. Ini hak ada kata tak ada. Okey, jiran datang, tetamu datang, tak ada berjamu, tak ada apa nak minum dia noi, teh kosong je lah. Biskut Mary ada, biskut biji asam ada, jamu je lah. Dia makan-makan tak makan sudah. Kita tengok orang susah, ambil duit RM1, ambil duit RM10, sedekah pada dia. Tengok itu untuk kita ke untuk siapa? Sedekah tu untuk kita balik. Maka itulah orang yang cerdik, yang mengharapkan redha Allah dan mengharapkan pahala akhirat. Bila nak rasa nikmat ni? Sagi kadang-kadang nikmat tu dia rasa waktu hidup, akibat rajin bantu orang. Waktu hidup dia rasa nikmat, akibat bela mak, bela isteri, bela anak-anak, bela suami, dalam dunia dapat. Allah balas masa hidup dalam dunia ni, berkat hidup, jaga mak, jaga bapa, dapat anak soleh solehah, dapat isteri menyejuk mata, dapat suami tenang jiwa. Pasal apa? Pasal kelebihan jaga mak bapak. Dia belanja untuk mak bapak dia. Ada yang jaga anak isteri pula, tak pernah kedekut dengan isteri dia, tak pernah berkira tanggungjawab untuk suami bagi pada isteri anak. Allah Ta'ala berikan kepada dia rasa tenang jiwa, rasa seronok, rasa bahagia. Mana boleh bayar rasa bahagia? Walaupun duduk di kampung bahagia, belum tentu bahagia. Bahagia ni tak boleh bayar, tak boleh nak beli pun kebahagiaan. Apa tak boleh beli kebahagiaan Ustaz? Saya Sabtu Ahad saya bercuti, saya nak rehat, me time, bihun time. Bukan kata me je. Ke mana akak me time akak? Ke mana? Ke Pulau Pangkor. Rumah di mana? Rumah taman apa nama Manjui, kampung Manjui. Saya berehat, nak cari kebahagiaan. Naiklah kereta daripada Manjui sampai ke Lumut, agak-agak berapa puluh traffic light. Bahagia kan? Saat-saat jumpa traffic, saat-saat jumpa light, saat-saat jumpa traffic light, saat-saat jumpa light saja, traffic tak ada. Saat-saat jumpa traffic light pula hilang pula, ke mana pula dah. Traffic saja ada, light tak ada, tak menyala. Adakah kita seronok berjalan, berhenti berjalan tu seronok kita? Tak seronok kita. Balik pula lagi sekali, 30 lagi traffic light jumpa. Sampai-sampai di rumah letih. Letih. Mana ada? Oh, saya bercuti di Langkawi Ustaz, naik kapal terbang. Berapa jam hang kena ada di airport? Tak 3 jam balik awal. Beratur pula, tolak beg, tolak sana, cop sana, cek sini, jolok hidung, jolok mulut. Seronok tak mana? Kebahagiaan ni kadang-kadang kalau Allah nak bagi, duduk di rumah pun bahagia. Tengok isteri dia bahagia. Tak payah ke mana pun. Duduk tengok isteri dia tenang jiwa. Isteri tak bahagia, duduk tengok-tengok orang siapa. Oh, abang ni duduk tengok orang, macam malu orang. Padahal dah 60 tahun kahwin dah. Sebab tu dia kata isteri tu penyejuk mata. Qurrata a'yun. Dia tengok anak-anak tu dia tenang jiwa. Qurrata a'yun. Baik, kemudian
Dadanya sendiri kian lama kian merasa lapang, dan dia pun merasa kasih cinta manusia yang tidak didapati selama ini, baik daripada harta atau daripada manusia yang lain. Bila dia beriman pada hari kiamat, bila dia menginfakkan hartanya, apa dia rasa? Dia merasa kasih cinta manusia yang dia tak dapat selama ini. Dia tak dapat benda-benda itu. Allah Ta'ala akan bagi perasaan seronok. Macam kita lah, pergi sedekah buat asrama anak yatim. Datanglah orang-orang, datanglah orang yang susah, mari duduk dalam asrama yang kita buat. Katil, tilam, bantal, loka, air, tandas, meja dia, meja belajar dia. Budak-budak tadi pun berlari di padang, bermain-main, sat lagi belajar, sat lagi masuk surau sembahyang. Hasil daripada kita wakaf, apa kita rasa dalam hati kita? Rasa seronok. Rasa seronok pahala yang kita dapat. Macam kita dah tengok satu orang susah, kita bagi dekat dia jubah sehelai beli kat Madinah hari tu, hak warna hitam, elok ke. Beli tudung kat dia, pakai tudung siakap bagi kat dia. Kita tengok dia datang semayang pakai telekung yang kita bagi, dalam hati rasa apa? Rasa berbunga-bunga. Kita sedekah kapek di masjid, orang pakat duk pijak, pakat duk sujud, duk bersila atas kapek, pakat duk baca Quran atas kapek kita wakaf. Apa kita rasa? Kita rasa bahagia. Ni dia yang nak dapat kebahagiaan ni. Harta yang kita ada, kita pulangkan balik pada jalan Allah, dan orang lain menggunakan nikmat harta yang kita beri tadi. Tetapi kalau dia riak, dia sedekah, dia infak kerana menunjuk, lama-lama dia akan merasakan sendiri bahawa dia hanya didatangi orang ketika sangat perlu sahaja. Kalau kita riak, bagi sesuatu benda sebab nak nama, bila masa kita ni akan dikunjungi orang? Bila orang nak sesuatu daripada kita, baru nampak muka dia orang. Ni mari ni ada makna ni. Orang ni datang ni ada sebab. Tak ada sebab, dia orang pun tak datang. Tapi orang yang beriman, orang sentiasa doa pada dia, orang suka pada dia. Dua, sambil memuji-muji, sambil mengangkat-ngangkat. Dia tak tahu bila orang tu puji, 2-3 orang yang datang tu duk puji dia, dalam kereta dia orang nyimbang apa, sebelum sampai jumpa orang yang riak ni. Din, nanti kau up lah sikit Tuan Haji tu, cakap lah muka dia macam Rock Hudson. Nampak muka dia macam Rock Hudson. Ya ke? Oi, dia kalau dipuji pantang, minta 1000 bagi 2. Up lah sikit, kau janganlah pelekeh dia pula, cakaplah dia muda lagi. Oh, baik. Bila sampai ke rumah Tuan Haji tadi, apa dia sebut? Muka Tuan Haji makan macam Rock Hudson. Tuan Haji sekarang dah tak pakai serban, dah buka kopiah serban, nampak muda macam Rock Hudson. Tuan Haji serban tak pakai, tadi malam hujan, serban aku habis basah, kata dia. Tak ada, nampak Tuan Haji muda macam Rock Hudson. Kau kata aku macam Rock Handsome, orang kata Rock Hudson, dia kata Rock Handsome. Ahmad, kau nampak itu kedai di hadapan, kau berikan seorang kopi setiap orang 1 cawan, setiap pekerja pula 2 biji telur. Haji Bakhil yang belanja. Nampak. Datang pula Cikgu Murni, Tuan Haji, budak-budak cakap tak cukup lah telur, nak makan-makanlah, jangan katakan telur, nak makan kepala gajah pun makanlah. Haji Bakhil yang belanja, kepala gajah dia bubuh, tuan. Ini dia tak tahu orang tu bodek sebab ada makna, bukannya sebab keimanan dia, sebab kebaikan dia. Baik, alangkah baiknya demikian ini. Tanya sesalan Tuhan di ayat ini, jika orang-orang yang riak itu merubah pendirian dan mengoreksi kesalahannya, lalu dia beriman betul-betul kepada Allah dan berbuat ihsan kepada sesama manusia,
ubah balik niat kita. Niat kita beriman kerana Allah. Bukan niat kita ni beriman, tunjuk beriman ni sebab masuk parti politik. Oh, tunjuk aku ni geng macam ni, aku kena buat macam ni, aku kena pakai macam ni. Tidak, tak jadi geng. Dah, betulkan balik. Islam bukan letak pada parti politik. Islam bukan letaknya pada pertubuhan. Ya, bukan letak pada style apa semua. Islam adalah Islam. Bukannya letak pada style pakaian. Pakai baju batik ni tak Islam. Dia kena pakai jubah, letak pula selempang atas bahu. Yang ni baru nampak Islamik. Tak. Dia kata perbetulkan balik, koreksikan balik. Kemudian kata dia lagi, ubah pendirian yang selama ni tak betul tentang Islam, yang tak betul tentang kehidupan kamu. Kamu koreksi balik kesalahan, perbetulkan balik, buat correction balik yang mana tak betul. Lalu dia beriman betul-betul kepada Allah dan dia berbuat baik kepada sesama manusia. Apa dia akan dapat? Dia telah mendapat rezeki yang besar, iaitu harta dan kemegahan. Tuhan akan bagi pada dia. Ini benda ni Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki daripada jalan yang dia tak duga. Allah bukakan kepada dia yakhruj makhraja. Diberikan kepada dia jalan keluar daripada segala masalah. Kalau kita nak supaya ada masalah boleh disettlekan dengan baik, jawapan dua, bertawakal dan bertakwa. Kenapa kita ni tak settle masalah ni? Ada je masalah. Orang menega kita menega, orang lain maju kita bankrupt. Orang lain kahwin kita kahwin, orang lain bahagia kita sengsara. Apa masalah ni? Orang lain ada anak, kita ada anak, anak orang lain bahagia, anak kita pula main sembelih kita pula. Apa cerita ni? Okey, maknanya jalan penyelesaian tu Allah Ta'ala sebut dua, bertakwa dan bertawakal. Maka Allah Ta'ala akan beri kepada kita apa yang kamu nak dalam dunia. Manusia nak dalam dunia ni apa? Nak harta. Tu keinginan manusia. Harta bukan setakat periuk merah. Mana dia Haji Rusnah lah, Kak Rus, Kak Som. Kan dulu kecoh pasal periuk merah lah. Yang mana faham, tak faham sudah. Pasal periuk merah ambisi satu dunia. Astaghfirullahalazim. Harta ni bukan setakat periuk karat. Ni dah dekat puasa ni mula lah cari oven. Dulu-dulu oven hitam cap butterfly tu lah. Buat pada zinc tu. Ada cermin tengah-tengah pula. Buat nak masak kuih semprit. Dulu-dulu. Oi, segala benda buat keluar pada almari dah. Aduh, pukul telur nak buat berhulu tu. Mangkuk warna kuning. Pi mana dah mangkuk tu. Sekarang semua beli dah ready made. Dulu dengan senduk spring tu. Mula-mula lambung spring ni. Oi, sayang sangatlah. Kita segala acuan bahulu buat keluar. Acuan putu kacang buat keluar, buat pada kayu tu. Loh, sayang sungguhlah. Orang kita itulah dunia dia. Beratus tahun, berpuluh tahun kita seronok cat rumah, seronok beli kabu, buat bantal baru. Pasal anak cucu nak balik, jemur habis kabu-kabu ni. Kita dulu bantal buat sendiri, kabu kita buat sendiri, tutup hidung. Pasal nak isilah bantal, tilam pun buat sendiri dulu. Pasal anak cucu nak balik, tengok-tengok raya tak boleh. Tak pernah faham, tak faham tu tak. Sebab tu tuan-tuan boleh raya lah sekarang. Buat kuih bahulu sekarang, bakar lemang sekarang, ucaplah selamat hari raya sekarang dah. Si agak-agak kita tak boleh raya dah. Kesian kat orang kita lah. Dunia kita ni, kita itulah yang kita rasa seronok. Nama dia apa tau? Bahagia.
cari lemang, sembahyang tarawih, bahagia sangat. Cuba tengok sembahyang tarawih, muka tak pernah datang pun sampai. Muka tak pernah sampai, tapi sembahyang tarawih sampai tak? Dia paling kuat selawat. Penuh masjid. Bahagia. Masa bulan Ramadan lah bahagia. Subuh-subuh rumah semua pasang lampu, cerah. Kalau rumah tu gelap, kita pergi ketuk tak? Ketuk. Takut tak bangun. Leha oi. Gelap ni. Oi. Pukul 5.30 duk kejut. Sampai habis subuh duk kejut orang. Dia terlupa nak sahur. Rupanya lihat pergi rumah anak dia. La ilaha illallah. Inilah dia rasa seronok. Kita baca Quran tadarus ramai-ramai, tak rasa penat. 20 rakaat tak rasa penat. Ni nama dia Allah Ta'ala bagi kepada kita kemegahan. Satu, nama dia harta. Orang lupa harta tu, orang hanya nampak benda tapi dia tak nampak anak. Anak itulah harta kita. Bahagia dapat anak. Lepas kita mati, dia doa untuk kita. Okay, mak bapak kita ni mati dah, tapi kita tiap-tiap hari duk main mengaji. Niat dalam hati, ya Allah, sedekah pada arwah mak aku, ya Allah. Pahala ni sedekah pada arwah bapak aku, ya Allah. Bahagia depa ni. Tu nama dia megah. Seronok. Bukan megah anak saya no, hak sulung no, tu lain. Yang sulung tu dia gaji dia tu, dia abang kata gaji dia naik lagi pula. Budak tu tak tahu nak abang lah. Kata dah naik gaji dah 20,000 lah. Itu bahagia apa? Dia naik 20,000 dapat RM20 sebulan. Buat apa? Yang kita nak ni hak megah di hari kiamat, duduk dalam kubur. Cerah kubur kita, lapang kubur kita, dapat nikmat pagi petang, nampak syurga pagi petang. Bil asyi. Nampak tu. Petang-petang, malam-malam, pagi nampak dah kedudukan dalam syurga. Berkat daripada anak. Sebab tu harta ni anak. Tapi orang tak nampak harta tu anak. Dia tak mau didik anak elok-elok. Dia tak nak. Yang kedua tadi dia sebut, Allah Ta'ala bagi pada dia kemegahan. Dengan sebab dia beriman pada Allah, Allah bagi pada dia doa, kebaikan doa daripada ramai orang. Alangkah baiknya jika keduanya itu dijadikan jembatan buat mendekatkan diri kepada Allah dan berkhidmat kepada masyarakat. Kerana mujur dan malang tidak akan bercerai daripada badan. Dalam hidup kita ni ada dua benda. Hari ni ada mujur, saat-saat ada malang pula. Okay, mujur dan malang tak pernah bercerai daripada badan. Mujur aku datang awal, dapat si awal. Mujur tak? Mujur aku datang awal, dapatlah si depan. Naik bah, berebut bah rombongan tu. Orang Melayu kita bah punya si pun berebut nak pergi rombongan. Dia tahan bah rombongan tengah jalan pukul 3 pagi. Sebab berebut nak duduk seat depan. Sebab bila duduk seat belakang, pening, melambung-lambung. Bila dah semua rombongan dah naik, tengok-tengok beg dia ada kat depan. Orang tak duduk lah. Oh, nasib baik mujur aku tahan bah tengah jalan tadi, dapat seat depan. Sampai tapah aksiden, belanggar belakang lori. Agak-agak siapa kena lu. Yang mana faham, tak faham sudah. Malang tak? Sebab itu hidup kita ni ada mujur, ada malang. Yang duduk depan tu pula dia kata mujur aku dah tahu dapat seat depan. Yang belakang pula kata Allah naya, kita duduk belakang mak muntah mak makan ubat sikit lah, aku goyang belakang ni. Tak apa janji sampai sekolah Ustaz Kazim buat rombongan.
Main nasib pula tak belok, bila langgar lori rosak pula dah. Hak depan kata apa? Nah, ya aku duduk depan. Kalau aku duduk belakang aku boleh ngelak. Yang belakang pula kata, alhamdulillah aku duduk belakang. Tak kena kat aku, tak sampai. Sebab itu mujur dan malang tidak akan bercerai daripada badan. Kadang-kadang mujur dan malang ni kita boleh tempah. Boleh tak kita tempah kesyukuran? Boleh tak kita tempah kemalangan? Boleh tak? Buat ibadat tu menempah kemujuran, kesyukuran. Berbuat maksiat itu menempah kemalangan, menempah benda tak elok. Jadi kalau kita nak supaya mujur je hidup, jangan teringin nak buat dosa. Aku nak bahagia je hidup aku di dunia akhirat, jangan teringin buat dosa. Masalah kita sekarang ni, orang tak takut buat dosa. Tak takut dengan dosa. Orang takut dengan apa? Covid. Takut sungguh. Covid pula rajin beranak. No? Beranak kerak sungguh. Pas Covid dia main Delta pula. Pas Delta dia mari Flurona pula. ISU pula ni Omicron pula. Loh. Aktif sungguh lah. Takut kita manusia ni. Tapi tak takut dengan dosa. Dengan menatang ni lah takut. Mandi kolam pun pakai face mask. Mandi laut. Dahsyat. Saya pergi satu masjid baru ni, dekat papan kenyataan tu. Dilarang semayang ba'diyah dan qabliyah. Astaghfirullahalazim. Patutlah Tuhan turun bala. Ba'diyah dengan qabliyah pun tak boleh semayang dalam masjid. Apa salah semayang? Patut Tuhan turun bala kita. Mai kayu balak hentam kita, mai banjir hentam kita. Lepas ni apa pula balak nak sampai? Sampai semayang pun hang tak bagi no. Sedangkan Allah kata dah wasna'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu dengan jalan semayang, dengan jalan sabar. Tulis pula dekat papan kenyataan tu. Dilarang jemaah, dilarang semayang ba'diyah dan qabliyah. Habis-habis bang qomat terus semayang. Habis semayang tak payah doa, balik terus. Amboi. Yang pergi pasar tu boleh berjam-jam tak apa. Beratur pergi beli nasi dagang berjam tak apa. Bersesak-sesak tengok bola tak apa. Semayang tak boleh. Astaghfirullahalazim. Tolonglah pihak berkuasa agama, kajilah balik SOP ni. Ittaqullah. Yang tu je saya dah sebut. Mereka lebih faham dari saya di perkataan ittaqullah. Bukan ittaqu virus. Jangan sampai kita hari ni semayang pun tak boleh apa ni. Penyakit kita hari ni dah rasa tak rindu pada semayang jemaah. Penyakit kita hari ni rasa selesa tak pergi masjid. Tak rasa apalah tak semayang Jumaat. Kalau dulu laki-laki tak semayang Jumaat, oi malu. Sekarang biasa jumpa dekat pasar raya, makan-makan, kedai makan, laki bini bahagia tak sembahyang Jumaat. Hati dah tak ingat pada Allah. Jadi ingat tu tuan-tuan ni. Ya, jangan kita sampai pada satu tahap Allahu Akbar kabirah. Ya, sampai dah lupa kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi bila kita ni berani buat dosa, maka itu satu petanda bahawa kita menempah kecelakaan, kemalangan. Dan saya sebutkan tadi, orang sekarang dah tak takut lagi dengan dosa. Gambar-gambar mendedahkan aurat dipamerkan, video-video anak-anak dara hari ni tergelek-gelek-gelek, tak ada apa sekarang. Mengumpat, mencaci, memfitnah biasa.
Tak ada apa pun masalah tu dia. Tak ada lagi dah perasaan malu apa semua, tak ada. Ini penyakit yang sedang melanda kita ni. Penyakit tidak takut pada Allah, dia cuma takut pada makhluk. Sedangkan kita belajar dah bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Baca. Baik. Kemudian akan datang suatu masa yang harta tidak akan dapat menolong. Yang dapat menolong waktu itu hanya iman dan kasih cinta sesama manusia. Tunggu lemas di lautan, naik bot pergi mancing, diserang ombak, melambung-lambung, bot pecah. Bot pecah. Apa yang boleh tolong masa itu? Allah sahaja. Pegang tong pula terlepas. Tak payah lemah di laut, lemah banjir. Lemas waktu banjir cukup. Siapa boleh tolong? Duduk atas bumbung, penyelamat tak sampai. Bumbung pun tenggelam, sampan tak ada. Sebab tu masa itu yang nak tolong Allah, maka disuruh buat persiapan. Rasulullah suruh kita ni, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar suruh kita ni berenang, belajar berenang. Tapi kita tak belajar berenang, kita belajar matematik tambahan. Sampai naik bio lah budak-budak. Masa lemah dalam banjir tu, ilmu berenang pakai ke ilmu matematik tambahan pakai? Memang jawab kat saya, matematik tambahan ke berenang? Tapi budak-budak disuruh ambil periksa. Saya pun nak selesai matematik tambahan anak saya tu, naik angin saya. Ayah tak kerti buat. Apa kejadah kau belajar siang malam? Lainlah kalau kau nak jadi arkitek. Biar nak jadi arkitek tu saja, yang buat architecture saja belajar at math. Hak lain-lain tak payah. Pergi belajar berenang tu. Yang tu kena kemahiran kau berkuda, memanah. Tapi kita tak buat. Kita ajar pada budak-budak ni tak tahu 18 subjek, 12 subjek apa benda. Bila dia besar jadi keranitul. Keranitul pun tak pakai lah. Duk pakai binatang pa tau. Repeat binatang pa. Dulu kita faham tak? Tek sana lah. Lah jam berjam-jam kereta tak detect. Duk menung. Perancangan tu kena ada. Orang tanya saya, Ustaz, macam mana masalah? Mana saya tahu. Hang tak mau sesak, tak mau bayar tu, pakai jalan lama. Apa masalah? Banyak komplain. Apa Ustaz, jalan jam semua ni? Tu jalan depa punya, kan kita punya, syarikat punya. Duk komplain siapa? Kalau tak mau bayar tol, tak mau jam pasal masalah repeat semua ni, smart tag apa semua tak ada ni, pakai jalan kampung. Jalan kampung Ipoh pi Kampar, jalan lama. Ada lori slow, ada bas berhenti, ada makcik lintas jalan bereksat. Macam dulu-dulu lah kita PKL tahu nak? Tak macam tu jalan lama. Pi kok bido singgah je beli jamu batu. Pi Sungkai kejap singgah, Seliri Tanjung Malim singgah kat tepi jalan tu, cari kuih pau dulu-dulu. Masuk Kok Rawang dulu, ingat tak? Nak PKL kan ada lebuh raya kan? Sampai kat Selayang punya apa nama Pasar Borong tu kita tahu dah, dekat dah KL dekat dah, nampak pasar Borong tu, Selayang tu 2-3 gedung dia tu, kita tahu dekat dah. Nah, kono petang Rawang tu kira dekat dah. Hak mana naik bas ekspres kena, yang mana kena bas ekspres cari beg dah. Yang mana buat bas rombongan tukar baju dah. Muntah pun buang kot tingkap dah. Dah sampai Selayang lah, buang muntah kot tingkap. Buang dalam plastik beg tu. Kalau nak tu
Tu bukan kita punya. Lebuh raya tu syarikat punya. Macam tuan-tuan lah. Tuan-tuan kata mahal. Hospital swasta mahal tak? Mahal tak? Mahal tak? Orang apa hospital? Kembung pipi ni. Apa? Yang kata masuk apa? Dah lah x-ray saja beribu tu. Apa ni? Kalau tak mau bayar, pergi hospital kerajaan. RM1 lebih dari situ. Pilihan tangan kita. Dah masuk hospital swasta, duduk bilik pula seorang, duduk bilik pula berdua, kena bayar lah sehari berapa. Dah lah mahal, cekik darah, lintah darat apa. Yang kata masuk pasal apa? Ada hak murah punya, nama dia hospital kerajaan. Pilihan tak? Jadi serupalah kita duduk lebuh raya. Hak tu mereka punya, bukan kita punya. Kita tumpang guna yang kena bayar. Rasa-rasa tak mau bayar jam, pakai jalan raya lama. Selesai. Rasa tak mau bayar tu, naik motor. Cik naik motor, cik kat belakang. Wah, macam mana dah dunia macam tu. Hak mereka punya. Asalnya semua punya. Sebab saya dah diswastakan, jadi macam tu lah. Okay. Sebab tu kita kena belajar tentang hidup. Bila yang makin susah, yang makin susah makin susah, yang miskin makin susah, yang senang makin senang, itulah tandanya negeri tak berkat. Ni sekarang ni tak berkat kita ni. Susah sangat. Dah lah duit tak ada, kena lagi. Elektrik pula kata nak naik apa pula dah. Baru je beli menatang tu kena tukar alim pula dah. Baru rasa lepas nak melapas 2 dus, rasa lega sikit usah air, tidak nak tarik nafas pun sesak. Dia suruh nombor 3 pula dah, sesak balik pula. Apa ni? Patutnya dimudahkan, bukan disusahkan. Baik, kemudian dia kata sampai satu saat yang boleh tolong kita ialah iman. Yang boleh tolong kita kasih cinta sesama manusia. Ada yang mati semalam saya tengok tengah ceramah. Satu tok Arab tu tengah ceramah dalam bilik. Dia cerita tentang Rasulullah. Mulianya Rasulullah. Rasulullah dengan isteri dia. Dia kata kita sekarang ni ada kereta. Rasulullah dulu tak ada kereta. Bila isteri dia naik unta, Rasulullah turunkan kaki dia, lutut dia, supaya isteri dia boleh naik tangga atas kaki Nabi. Mulianya Rasulullah punya ra'i isteri dia. Allah, la ilaha illallah, mati. Dia sebut la ilaha illallah, mati. Last kata-kata dia ialah la ilaha illallah. Syurga. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kata-kata dia la ilaha illallah, syurga. Cuba tengok agak-agak kita dapat tak? Duk praktis setiap hari ni la ilaha illallah memang dapat kot. Tapi kalau duk praktis eleh lah. Bewak. Masa hidup bewak betul. Tik kucing. Asal sebutnya tik kucing. Dia tu menyampah aku tik kucing. Mati pun tik kucing. Sebab itulah perkataan yang paling bagus ialah la ilaha illallah. Mudah-mudahan bila sebut selalu, mati pun dalam la ilaha illallah. Iman yang menjadikan dia mati dalam baik, mudah-mudahan. Dan kasih sayang cinta sesama manusia. Lepas dia mati, orang masih lagi post pahala pada dia. Bahagianya orang masih lagi baca doa pada dia. Orang lagi baca Quran, sedekah pada dia. Bahagianya hidup, cinta pada dia. Malah pahala dia masih berpanjangan sebab orang duk guna wakaf dia. Inilah nama dia cinta sesama manusia yang kita nak berpanjangan ni. Baik, saya teringat seorang yang kaya raya, terkenal nama dan kekayaannya, dan megahlah hidupnya. Tiba-tiba dia ditimpa sakit yang berat.
Dia terpaksa terbenam di rumah sakit berbulan-bulan untuk berubat. Mobilnya yang mahal tidak dapat dipakai. Rumahnya yang indah tidak dapat didiami. Bertemu dengan isteri dan keluarga hanya pada waktu melawat. Makanan diatur, padahal selama ini bebas. Penyakit belum tentu boleh sembuh. Balik ke rumah tak boleh. Siapakah yang dapat menolongnya di waktu itu? Dan apakah ubat hati yang murung kerana terpencil selain daripada iman dan cinta kasih? Dia pernah mengatakan bahawa kekayaanku sekarang hanyalah iman. Ni benda ni kita pernah rasa ni. Majoriti duduk dalam dewan ni semua pernah masuk hospital. Kurang-kurang 2 malam kat wad. Yang paling masuk banyak wad saya. Paling banyak masuk hospital. Kita rasa lah apa yang dia sebut ni. Kita rasa terbenam berbulan-bulan berubat. Duduk atas katil. Kalau nurse tak ubah kita. Kalau waris tak mari lap badan, tak lap. Duduk hospital, waris tak datang. Selagi boleh bergerak, nurse tengok je lah. Haraplah cucu, haraplah anak-anak kau datang mandi lap sah, lemah sangat ni, melekat lah badan, melekit. Tu nama dia terbenam berbulan-bulan di hospital. Duduk atas katil, berak situ, kencing situ, makan situ. Masa tu baru nikmat terasa di rumah. Boleh berjalan ke dapur walaupun kecil. Boleh berbaring atas tilam walau sekejap. Duduk dekat beranda sekejap, sedut udara sekejap. Duduk dekat depan tengok TV, tengok berita. Dululah orang tak tengok dah. Tapi bila dah berbenam di hospital, apa kita buat? Nampak kipas, tengok pula orang sebelah-belah duduk berak. Busuk lah. Tuan-tuan pernah duduk? Tak pernah duduk no? Allah, busuknya. Ni minta ke darah apa yang busuk sangat ni? Tai orang tua. Saya taklah pernah macam tu kan. Tapi pergi ziarah orang, bau apa ni? Rupa orang sebelah tu berak lah. Sebab tu untung sekarang kita pakai face mask. Tak apa lah, penyelamat kita lah. Dulu mana ada face mask? Doktor yang pakai face mask. Sekarang ni semua pakai face mask. Dulu kalau orang pakai face mask, dululah pergi bank, pekerja bank takut tak? Takut. Sekarang ni kalau orang pergi bank tak pakai face mask, pekerja bank takut tak? Takut, tak pakai. Pelik orang. Dunia betul-betul tukar. Dulu kalau masuk 7E pakai face mask, nak rompak apa? Sekarang ni kalau tak pakai, sudah penyakit main dah. Dia tukar. Dunia sekarang betul-betul tukar. Pelik. Okey. Cuba tanya orang yang kerja. Kamu datang sini nak buat apa? Saya nak beli kereta. Tengok mana kereta. Buat apa? Nak pergi kerja. Tu yang nak beli kereta tu, nak pergi kerja. Bila dah beli kereta, jumpa dia pula. Nak mana Den? Nak kerja. Hai, cuti pun kerja. Aku nak bayar kereta. Faham tak? Aku beli kereta sebab nak kerja. Kemudian bila kerja sebab apa? Nak bayar kereta. Itulah dunia kita. Dapat untuk ini, keluar untuk itu. Itu walhasil balik hasil. Orang tua-tua kita dulu senang. Mampu beli, tak mampu sudah. Maka hidup senang. Buat kebun belakang rumah, buat
buat apa kebun? Makan dah. Sekarang kita yang buat lebih heboh. Beli itu pasang ni, beli itu pasang ni, kemudian kita mengeluh. Teruk lah nak bayar. Yang beli buat apa? Saya hutang sofa, hutang katil, hutang kowe, hutang. Duk mengeluh tiap-tiap bulan. Yang kamu kata pergi sewa kowe itu pasal apa? Beli pula semuanya wai-wai belakang, mai-mai belakang dia. Kita komplain pula. Hidup kita dulu senang. Beli cerek air, bakar air, panah masak, masak air, teh kopi, selesai. Hari itu Ustaz jerang air Ustaz, tak sedar terlupa. Mudah meletup-letup cerek tu Ustaz. Tak apa, pergi kedai beli cerek menjerit. Kita dulu kalau dapat cerek menjerit tu banggalah. Bila dia masak, tutup api. Dulu. Tapi sekarang ni kan, meningkatkan kualiti kehidupan. Silalah. Tapi pasal apa merungut? Kamu yang nak hidup macam itu. Susahlah kereta sebuah. Kadang share dengan isteri dia, aku rasa saya pula nak pakai, payahlah. Sekarang senang Ustaz. Dia satu, saya satu. Sekarang duduk pening kepala. Nak kena bayar dua. Kita sendiri yang menempah susah. Cuba kita berani untuk buang benda yang tak perlu dalam hidup. Jangan ambil benda yang tak penting dalam hidup. Jangan ambil. Cuba berani buat. Jangan pakai benda yang tak perlu untuk kita. Benda yang menyusah kita, menyemak kita, tak payah. Alangkah mudahnya hidup kita. Beli baju banyak-banyak, kemudian komplain. Tak tahu nak letak tang mana baju. Tak tahu lah. Belilah almari lagi. Almari pun penuh dah sampai ke depan letak almari dah. Ya kau kata beli baju banyak-banyak buat apa? Duduk di pondok seorang 5 leh sudah. Sepeda 2 leh cukup. Apa banyak masalah? Baju dalam satu lemari. Kita duduk seorang-seorang pakai baju dalam berapa? Duduk dia diam. Nak pergi kelas pakailah. Tapi cara hidup kita tu, kita yang buat dan kita jadi susah. Kalau kita fikirkan senang hidup kita, senang. Allah Ta'ala ni bagi kita mudah. Kita yang beli pinggan banyak-banyak, kemudian mengadu pinggan banyak nak basuh. Memang tabiat kita, selagi mana ada pinggan bersih, selagi itulah orang pakai. Cubalah kita letak pinggan 5 yang kat rumah, maka bersihlah sentiasa. Sebab orang mesti basuh sebab nak pakai. Tapi almari kita penuh dengan pinggan. Cucu pakai, anak pakai, semua pakai. Tak, selagi tak habis sudu tu, selagi tu dia pakai. Kemudian kita pun mengeluh, banyaknya nak kena basuh. Cuba tuan-tuan hari ni kita fikirkan cara hidup mudah. Aku seorang, baju Melayu 3 helai sudah. Aku bukan macam Ustaz Kazim kan, tiap-tiap hari keluar TV dia kena baju lain-lain. Baju macam ni tak boleh masuk TV pasal dia ada bulat-bulat tu. Ni ada ni bulat-bulat ni orang panggil pak tau. Dot-dot-dot ni. Dot-dot-dot ni. Pasal bila masuk TV sekejap lagi dia berkelip-kelip. Orang pening kepala. Sekarang kena pakai baju plain lah. Warna kosong. Macam tu pula dah. Dia kena lah ikut dua je lah. Tapi kita tak keluar selalu ni, pakai mana ada sudah. Hidup kita simple sangat. Baik. Dan dia kata lagi apa? Mobilnya yang mahal tidak dapat dipakai. Kereta ada 5. Sekejap-sekejap ambulans masuk rumah ni. Sagi ambulans hantar balik. Tunggu seminggu ambulans jemput balik. Baik beli ambulans.
Kereta tak pakai, suruh isteri, mak ngah tak tahu, nak start pun tak tahu, cari kunci tak jumpa, memang tak ada kunci, mak ngah dia push button, tak tahu nak start lagu mana, tak tahu break pak tahu, dah cah tak boleh, hybrid kot tu lah, break mak ngah pun break sekali, tak boleh, ada kereta pun tak guna, kereta sport tak pakai, Lambo tak pakai, nah, Kanch tak pakai, semua tak pakai, Merc tak pakai, yang dia pakai wheelchair dengan trolley, stretcher dia pakai, yang tu lah dia pakai. Kemudian rumahnya yang indah tidak dapat didiami, orang dah sakit, betul-betul rumah dia tak mana, bilik dia, duduk dalam bilik, dapur tak pergi dah. Itu kalau boleh balik. Kadang-kadang yang duduk di ruang tamu je, dalam bilik pun isteri tak pergi duduk, buat katil kat ruang tamu, tepi dinding. Mak, kenapa ayah tak kat tepi dinding? Senang orang nak melawat, orang ramai datang, ayah kamu tu maklum sajalah, dia tu imam, orang datang, takkan dah masuk bilik mak tadi. Nanti ayah kamu di luar, orang lain pula lah bilik mak, kan jadi lagu pula tadi. Sebab tu kita tengok bila ada orang sakit, letaknya kat ruang tamu tu. Ada juga yang letak di ruang tamu bukan sebab orang datang, sebab ada televisyen. Ayah kamu nak tengok TV, dia tu stroke, tapi mata tak stroke. Dia nak tengok Gegar Bergangsa, biarlah dia tengok. Dapur tak pergi, bilik sana tak pergi. Nak bertemu dengan isteri dan keluarganya hanya waktu melawat. Tambah sekarang boleh melawat, lagi tak boleh. Sebab tu kita minta pada Allah, janganlah sakit sekarang. Dan makcik kalau sakit pun makcik tak nak ke hospital, Ustaz. Biarlah makcik mati di rumah. Ada juga orang ngajar ngucap. Takutlah kita sekarang ni, mati duduk seorang-seorang hospital. Masa itu apa kita boleh buat? Anak-anak berdiri dekat katil, isteri duduk kat kepala, duduk main rambut dia, kok ada rambut, suap sekejap biskut Mary, ayah nak nestem, bancus tak nestem, duduk sejam setengah jaga ronda. Dah tamat, waktu melawat tamat, balik, bye-bye ya, Assalamualaikum. Ayah makan ubat tau, ayah cepat sihat tau. Turun lift, gelak semua anak-anak. Macam mana? McDonald ke KFC? Mana-mana pun boleh. Terus tanya, nak makan di mana? Nak makan tom yum, nak makan KFC. Yang bapak tadi duduk dia. Anak-anak tak balik ke rumah lagi, pilih pak lu Taman Dia tu, Padang Polo, makan laksa dengan cendol. Siapa yang nak tanggung? Sebab tu dia sebut di situ apa? Dia kata pada waktu itu iman yang menemani dia. Nak makan, makanan diatur, padahal selama ni bebas. Selama kita hidup ni jarang kita dengar sedap makanan kat hospital. Tak tahu tuan-tuan boleh lepas telan ke? Saya telan 2-3 sudu, saya diam. Nak kata tak sedap, dosa pula, diam. Bau ikan, aku tak makan ikan ni, bau hanyir pula dah. Sayur rebus je, ya Allah. Aduh, air mineral ya, kosong. Milo pun cair kedegar. Buah apple 2 ulai, terpikai seulai. Boleh tuan-tuan sedut? Sedap. Tobat lahum tak sebut kan? Semuanya disukat, bersukat semuanya. Kemudian penyakit belum tentu bila akan sembuh. Berapa bulan dapat cik sakit, masuk ni 3 lah. Bila nak balik tak tahu.
Nak balik rumah pun lupa rumah tak mana. Lupa dah. Siapakah yang dapat menolongnya di waktu itu, dan apakah ubat hati yang murung? Tuan-tuan, kalau kita duduk seorang-seorang tahu lah niat mana kena Covid ni. Anak tak boleh tunggu, isteri tak boleh tengok, suami tak boleh datang, duduk seorang-seorang dia. Down dia. Down. Nak nyembah dengan siapa? Cuba tuan-tuan duduk dalam kelas ni seorang-seorang pergi malam. Boleh ke duduk tengok, duduk atas kursi Ustaz Kazim, buat je kursi Ustaz Kazim, duduk lepok seorang-seorang ni. Tapi kalau duduk hospital dengan tak boleh bergerak, sakit, nak habaqkan siapa? Maka pada masa itu kita boleh mengadu dengan Tuhan. Iman dan cinta kasih. Zikir itulah yang bagi kenyang kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenyang kita. Walaupun makanan tak apa sedap. Subhanallah, itu menyedapkan kita. Bila kita semayang, duduk semayang, berbaring, jadi kuat kita. Ada orang bila sakit dia semayang baring kat katil. Kita ingat dia buat apa? Semayang. Ada yang ada main handphone, duk gelak kik. Rupanya main handphone. Sakit apa kamu ni duk gelak? Tapi bagi orang beriman, waktu itulah dia munajat dengan Tuhan. Waktu itulah dia sebut dengan Tuhan. Dan pada waktu itu dia rasa kaya sangat, sebab dia yang maha kaya dengan dia. Walaupun dia duduk seorang, tapi dia rasa kaya sebab yang maha kaya bersama dengan dia. Siapa yang maha kaya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nama dia iman, yang kita nak, yang boleh jaga kita insya-Allah. Baik, tandakan di situ. Baik, besok pelajaran kita insya-Allah Bahrul Madhi, kita ulang balik. 2 hari kita tak ada. Jadi besok pelajaran kita kitab Bahrul Madhi. Tak payah bawa tafsir nah. Ingat nak bawa pula gagal pula. Baik, sekadar itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak.